Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa awliya illa salihin wa li ulama'il amilin wal masyayikhina wa li walidina wa khususan li sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam majlis muzakarah bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar, ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyaikhihi wa talamizatihi wa masyayikhina fid darin amin. Baik, hari ini kita pada majlis yang ke 112. 112. Hari ini kita pada bab azkar salat tasbih, berkenaan dengan zikir-zikir yang dibaca di dalam solat sunat tasbih. Sunat tasbih. Baik, solat tasbih. Kenapa dinamakan solat tasbih? Sebab di dalam solat tersebut mengandungi ataupun diucapkan padanya banyak ucapan tasbih. Itu dalam 300 ucapan tasbih, bacaan tasbih di dalam solat tersebut. Dan solat tasbih ada 4 rakaat, yang mana setiap rakaatnya dibacakan tasbih sebanyak 75 kali. Dan dikali 4 maka jadilah jumlahnya 300 kali bacaan tasbih tersebut. Maka dengan sebab itulah di masyhur solat tersebut dengan nama solat sunat tasbih. Baik, kita tengok berkenaan dengan perkara tersebut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, rawayna fi kitab at-Tirmidzi anhu qala qad ruwiya 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ghairu haditsin fi salat at-tasbih wa la yasihhu minhu kabiru shay'in. Qala wa qad ra'a ibn al-Mubarak wa ghairu wahidin min ahli al-'ilmi salat at-tasbih wa dzakaru al-fadla fihi. Imam Nawawi meriwayatkan daripada kitab Tirmidzi, kitab Sunan Tirmidzi, yang mana Imam Tirmidzi mengatakan telah diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu hadisin fi salat tasbih. Maksudnya ada lebih daripada satu hadis, lebih daripada satu riwayat berkenaan dengan salat tasbih ni. Wala yasihu minhu kabiru syai'in, akan tetapi setiap hadis tersebut tidak sah ataupun tidak sahih, tak ada sahih langsung pun berkenaan dengan hadis tersebut, berkenaan dengan hadis solat tasbih tersebut. Dan kata sebagian para ulama yakni para muhaddisin khilaf berkenaan dengan status hadis tersebut. Ada yang mengatakan
dhaif, ada yang mengatakan sahih dan sebagainya. Ada dua tersebutlah, ada dhaif dan sahih. Manakala Imam Ibn Jauzi mengatakannya hadis yang dia meletakkan di dalam maudu'at, maksudnya hadis yang sangat lemah, yang dikategorikan hampir dikategori sebagai maudhu', hadis yang direka-reka. Itu pendapat Imam Ibn Jauzi. Baik, itu kata Imam Tirmizi. Kata beliau, hadis berkenaan dengan salat tasbih ini adalah hadis, kebanyakannya hadis yang dhaif. Wala yasihhu minhu kabiru syai'in. Tak ada satu hadis pun yang sahih berkenaan dengan perkara tersebut. Qala wa qad ra'a Ibn al-Mubarak wa ghairu wahidin min ahli al-'ilm salat at-tasbih. Dan kata Imam Tirmizi lagi, Imam Ibn Mubarak dan wa ghairu wahidin min ahli al-'ilm, lebih daripada seorang ahli al-'ilmi, yakni para ulama mengatakan bahwasanya salat tasbih maksudnya ada asalnya, salat tasbih ni ada asalnya. Wa dzakarul fadla fihi, dan mereka ni, yakni ulama yang menyebut tentang ada asal salat tasbih ni, menyebut tentang fadail ataupun kelebihan salat sunat tasbih tersebut. Maksudnya di sini berlaku khilaf di kalangan para ulama dan juga muhaddisin. Baik. Qala Tirmizi haddatsana Ahmad ibn Abdah qala haddatsana Abu Wahb qala sa'altu Abdullah ibn al-Mubarak 'an as-salati allati yusabbahu fiha. Baik, kata Imam Tirmizi, haddatsana Ibn Wahb qala, yakni Abu Wahb berkata, dia bertanya kepada Abdullah ibn Mubarak tentang solat yang diucapkan, yang dibacakan tasbih padanya. Ini berkenaan dengan solat tasbih. Qala yukabbiru thumma yaqul subhanakallahumma wa bihamdik. Yani kamu selepas mana takbir, yani takbiratul ihram, yukabbir. Thumma yaqul subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Yani dibaca doa iftitah. Selepas mana takbiratul ihram, dibacakan doa iftitah tersebut. Dan doa iftitah ni ada banyak lafaznya. Ini salah satu yang dibaca, iaitu subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Thumma yaqul 15 marrah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setelah mana selesai membaca doa iftitah tersebut, sambung dengan bacaan tasbih sebanyak 15 kali. 15 kali sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ini selepas membaca doa iftitah dan sebelum membaca surah Al-Fatihah, sebanyak 15 kali. Summa yata'awwadz wa yaqra' bismillahirrahmanirrahim wa fatihatul kitab wa suratan. Kemudian setelah mana selesai tasbih 15 kali tersebut, baca auzubillah dan bismillah, kemudian baca surah Al-Fatihah dan ayat surah, apa-apa juga surah. Summa yaqul 10 marrat. Kemudian dibaca setelah mana selesai bacaan surah tersebut, disambung dengan bacaan tasbih sebanyak 10 kali. 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Summa yarka' fa yaquluha 10. Kemudian rokok dan membaca tasbih. Yani setelah mana membaca tasbih ataupun zikir suatu rokok, kemudian disambung dengan tasbih tersebut, iaitu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Summa yarfa' ra'sahu fa yaquluha 10. Kemudian bangun daripada rokok, iaitu pada akidan, membaca tasbih tersebut sebanyak 10 kali juga. Summa yasjudu fa yaquluha 10. Kemudian lepas mana habis bacaan tersebut, turun sujud, fa yaquluha 10, dan dibaca tasbih tersebut sebanyak 10 kali juga. Jadi setelah mana selesai zikir sujud, disambung dengan bacaan tasbih tersebut. Summa yarfa'u ra'sahu fa yaquluha 10. Kemudian bangun daripada sujud, duduk di antara dua sujud,
dengan membaca setelah mana membaca zikir duduk antara sujud tersebut, disambung bacaan dengan tasbih sebanyak 10 kali juga. Summa yasjudu tsaniyata fa yaquluha 10, kemudian duduk ataupun sujud pada sujud yang kedua tersebut, disambung dengan bacaan tasbih sebanyak 10 kali juga. Yusalli 4 raka'atin ala hadha fadzalika 75 tasbihatan fi kulli rak'atin, iaitu di ataupun solat dengan sebanyak 4 rakaat. Fadzalika 75 tasbihatan fi kulli rak'atin, demikianlah ada 75 kali 75 bacaan tasbih pada setiap rakaat. Maka dikalikan dengan 4 rakaat, maka jadilah sebanyak 300 bacaan tasbih tersebut. Yabda'u bi 15 tasbihatan, yang dimulakan dengan 15 kali tasbih, 15 kali bacaan tasbih. Summa yaqra' summa yusabbihu 10, kemudian baca Fatihah dan juga surah, kemudian disambung dengan tasbih tersebut sebanyak 10 kali. Baik, ini dalam riwayat ni. Tapi kalau kita dalam mazhab Syafi'i, agak sedikit berbeza, iaitu 15 kali bacaan tasbih tersebut dibaca selepas bacaan surah. Yang ini pada maksudnya selepas mana takbiratul ihram, kita baca doa kita seperti biasa tanpa perlu membaca tasbih. Sambung terus dengan baca surah Al-Fatihah, surah, dan barulah dimulakan dengan tasbih sebanyak 15 kali, iaitu dalam mazhab Syafi'i. Baik. Mana dia? Fa in shalla lailan fal ahabbu ilayya an yusallima fi rak'atayn. Sekiranya dia solat pada waktu malam, maka yang lebih disukai oleh aku, yang ini kata Imam Tirmizi ataupun Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, boleh mengatakan sekiranya solat tasbih dilakukan pada waktu malam, yang disukai oleh aku ialah dengan solat 2 rakaat ataupun satu, ini 2 rakaat lah, 2 rakaat ayusan 5 fi rakaatain. Maksudnya solat tasbih 4 rakaat tapi dilakukan dengan 2 salam. Wa in shalla naharan fa in syaa sallama wa in syaa lam yusallim. Dan sekiranya dia solat tasbih tersebut pada waktu siang, sekiranya dia nak solat 2 rakaat, maksudnya 2 kali salam, dia buat wa in syaa lam yusallim. Sekiranya dia tak nak, dia solat 4 rakaat sekaligus dengan satu salam. Itu pendapat yang dilakukan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Kalau tak salah saya ni riwayat daripada mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Sebab dalam masalah ni jumhur ulama mengatakan bahawasanya solat tasbih ni sunat. Kebanyakan dalam mazhab Syafi'i dan juga Hanafi dan Maliki, kalau tak salah saya. Adapun mazhab Hambali, yang mereka mengatakan itu tidak sunat, bahkan ianya adalah bid'ah. Baik, wa fi riwayatin an Abdullah bin Mubarak annahu qala yabda'u fi ruku' subhana rabbiyal azim wa fi sujud subhana rabbiyal a'la salasan thumma yusabbihu tasbihat. Dalam riwayat yang lain mengatakan daripada Sayyidina Abdullah bin Mubarak juga boleh mengatakan yabda'u fi ruku' subhana rabbiyal azim, iaitu dimulakan, yakni membaca tasbih tersebut selepas mana selesai bacaan zikir pada waktu sujud ataupun rukuk, iaitu dibaca subhanallahil azim 3 kali, kemudian barulah disambung tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Demikian juga pada waktu sujud, lepas mana subhanarabbiyal a'la 3 kali tersebut disambung bacaan tasbih. Jelas. Wa qila li ibn Mubarak in saha fi hadhihi as-salah hal yusabbihu fi sajdatay sahwi 10 qala la innama hiya 300 tasbihatin. Dan ditanya kepada Imam Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak, sekiranya
seseorang dia terlupa di dalam solat dia. Contoh dia solat 4 rakaat, dia tak baca tasyahud pada tasyahud awal. Dia terlupa untuk baca tasyahud awal tersebut, dia terlupa. Sekarang dia terlupa, hal yusabbihu fi sajdati sahwi ashran, adakah dia perlu untuk membaca ataupun bertasbih dalam sujud sahwi tersebut sebanyak 10 kali dalam dua sujud tersebut? Kata Imam Ibn Mubarak, la, tak perlu. Innama hiya salasumi'ati tasbihatin. Sudah memadai dengan solat tasbih tersebut dengan 300 kali tasbih. Maksudnya Al-Imam Ibn Mubarak memperakui tentang solat tasbih di sini, tentang ada asalnya. Solat tasbih ni ada asalnya, ada dalilnya. Baik. Qala wa rawayna fi kitab At-Tirmidzi wa Ibn Majah an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil Abbas, ya ammi ala asiluk ala ahbuk ala anfa'uk. Qala bala ya Rasulullah. Riwayat daripada kitab At-Tirmidzi dan juga kitab Sunan Ibn Majah daripada Abi Rafi' radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Al-Abbas, yakni bapa saudaranya, ya ammi, wahai bapa saudaraku. Kalau dalam bahasa Arab ni, ya ammi ni, kalau bahasa, dia ada dua, ammun ataupun khalun. Ammun dan juga khalun. Kalau ammun tu bapa saudara dari sebelah ayah, bapa saudara dari sebelah ayah. Manakala bapa saudara dari sebelah ibu, dia dipanggil sebagai khalun, kha alif lam, khalun. Ya ammi, wahai bapa saudaraku, ala asiluk ala ahbuk ala anfa'uk. Maksud daripada perkataan tersebut adalah, mahu tak aku memberi kepada kamu satu pemberian. Ala asiluk, asiluk ni maksudnya menyambungkan kamu. Ya ala ahbuk, mahu ahbuk ni maksudnya pemberian, bukannya maksud aku mencintai engkau, aku menyayangi engkau. Itu uhibbuka, tapi di sini ahbuka. Sebab saya tengok dalam kitab terjemahan mengatakan, dia terjemah al ahbuk ni adalah aku cintakan kamu, aku sayangkan kamu. Bukan, itu adalah terjemahan yang salah. Sebenarnya al ahbuk ni adalah nak tak aku bagi kamu satu pemberian, al-ata, al-atiyah, ahbuk. Ala anfa'uk, nak tak aku bagi kamu satu amalan yang memberi manfaat kepada kamu. Itu maksudnya. Atau kama qala. Qala bala ya Rasulullah. Kemudian Al-Abbas, Sayyidina Al-Abbas menjawab, bala, nak ya Rasulullah. Qala ya ammi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai bapa saudaraku, salli 4 rakaat. Solatlah 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Quran wa surah. Yang mana kamu membaca padanya, pada setiap rakaat tersebut membaca Fatihah dan juga surah. Fa idza qadatil qira'ah faqul Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Setelah selesai bacaan tersebut, baca Fatihah dan juga surah tersebut, maka ucapkanlah, bacalah Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Dalam riwayat ini dia sedikit berbeza. Dimulakan dengan Allahu akbar dulu. Berbanding dengan riwayat yang kita baca tadi, dimulakan dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu dalil menunjukkan bahawasanya tidak ada masalah untuk dimulakan daripada mana-mana pun. Seperti mana kita baca dalam bab yang sebelum ni, tidak ada masalah dalam zikir tersebut nak dimulakan daripada mana pun. Nak baca subhanallah dulu ke ataupun Allahu akbar dulu. Terpulang 15 marratan qabla an tarka'. Ini dalil bagi mazhab Syafi'i. Menunjukkan bahasanya dibaca tasbih 15 kali tersebut selepas mana bacaan surah. Baca surah Fatihah dan juga surah yang tertentu yang mudah untuk kita baca, barulah dimulakan dengan tasbih, sebanyak 15 kali. Qabla an tarka', ini sebelum kamu rukuk. Sumarka' faqulha 10, kemudian rukuk dan dibaca padanya 10 kali, yakni setelah selesai pada zikir rukuk tersebut.
Summa rfa' ra'saka faqulha 10. Kemudian bangun, ini berdiri i'tidal dan baca tasbih tersebut sebanyak 10 kali. Summa sujud faqulha 10. Kemudian sujud dan dibaca padanya 10 kali tasbih juga. Summa rfa' ra'saka faqulha 10. Kemudian bangun daripada sujud, yakni duduk di antara dua sujud dan dibaca padanya 10 kali tasbih. Summa sujud faqulha 10. Kemudian sujud kali yang kedua dan dibaca padanya 10 kali tasbih juga. Summa rfa' faqulha 10 qabla an taqum. Kemudian bangun daripada sujud yang kedua tadi, faqulha 10 qabla an taqum, yakni duduk sebelum bangun tersebut. Nanti dinamakan sebagai duduk istirahah. Duduk istirahah dalam mazhab Syafi'i ada sunat duduk istirahah. Ini duduk sebelum bangun pada rakaat yang kedua dan juga ketiga, sunat duduk istirahah dan dibaca tasbih tersebut sebanyak 10 kali juga. Okey, itu jelas. Itu dalil bagi mazhab Imam Syafi'i. Qabla an taqum, sebelum kamu bangun pada rakaat yang seterusnya. Fatilka 75 fi kulli rak'atin, maka demikianlah bilangan 75 kali pada setiap rakaat. Wa hiya 300 fi 4 rakaat. Maka yang digabungkan semua tasbih tersebut pada setiap rakaat, maka jadilah 300 tasbih, 300 kali tasbih. Falau kanat dhunubuka misla ramli 'alijin ghafarahullahu ta'ala laka. Ni dia punya kelebihan solat tasbih ni, iaitu sekiranya dosa kamu sebanyak ramli 'alijin, sebanyak gunung ataupun pasir, bukit pasir, ghafarahullahu ta'ala laka, maka Allah Ta'ala akan mengampuni ke semua dosa-dosa kamu. Nak gambarkan bahawasanya walaupun dosa kamu sebanyak mana pun, segunung pasir pun, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu. Itu kelebihan solat sunat tasbih. Qalu ya Rasulullah, qala ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Al-Abbas berkata, wahai Rasulullah, man yastati'u an yaqula fi yawmin, siapakah yang mampu untuk melakukannya, untuk membacanya, untuk beramal, untuk melakukan solat tasbih tersebut pada setiap hari. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, illam tastati' an taqulaha fi yawmin faqulha fi jumu'atin. Kalau kamu tak mampu untuk buat dalam setiap hari, maka buatlah sekali, seminggu sekali. Ini pada setiap hari Jumaat, setiap Jumaat buatlah solat tasbih tersebut. Fa illam tastati' an taqulaha fi jumu'atin faqulha fi syahrin. Sekiranya kamu tak mampu nak buat sekali seminggu, ini pada setiap hari Jumaat, maka buatlah sekali sebulan. Falam yazal yaqul lahu hatta qala yaqulha fi sanah. Demikianlah baginda Nabi kata, sehinggalah bersambung, baginda Nabi kata, kalau kamu tak mampu juga nak buat sebulan sekali, maka buatlah setahun sekali. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan bahawasanya kalau tak mampu juga nak buat setahun sekali, buatlah sekali walaupun sekali dalam seumur hidup kamu. Qala Tirmidzi hadza haditsun gharib. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang gharib. Maksud gharib ni adalah hadis yang satu-satunya riwayat daripada yang melalui Sayyidina Abi Rafi' tersebut. Tak ada riwayat yang lain, hanya satu-satunya riwayat ini. Maka sebab tersebutlah hadis tersebut diiktibar sebagai hadis yang dhaif. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan bahawasanya ada syawahid lagi, ada hadis, ada riwayat yang lain, yang menguatkan hadis tersebut, menguatkan riwayat tersebut. Qultu qala al-Imam Abu Bakr ibn al-Arabi fi kitabih al-Ahwazi fi syarh at-Tirmidzi, hadis Abi Rafi' hadha dha'ifun laysa lahu aslun fi as-sihhah wala fi al-husn. Qala wa inna ma dhakarahu at-Tirmidzi liyunabbiha alayhi li'alla yughtarra bihi. Qala wa qawlu Ibn al-Mubarak laysa bihujjah. Hadha kalam Ibn al-Arabi. Kata Imam An-Nawawi, telah berkata Imam Abu Bakr Ibn al-Arabi, yakni salah seorang daripada ulama mazhab Maliki, dalam kitab beliau Al-Ahwazi fi Syarh at-Tirmidzi, Tuhfatul Ahwazi fi Syarh at-Tirmidzi, hadis Abi Rafi' hadza dhaif. Dia mengatakan bahawasanya hadis Abi Rafi' ni yang kita baca tadi adalah hadis yang dhaif. Laisa lahu aslun, tak ada asalnya.
fi sihah wala fil husni, tak ada asalnya dalam sahih ataupun hasan. Maksudnya katakan hadis yang dhaif. Qala wa inna ma dzakarahu at-Tirmidzi liyunabbiha alaihi. Adapun Imam Tirmidzi menyebutnya di dalam kitab beliau tersebut liyunabbiha alaihi, sebagai memberi peringatan saja. La'alla yughtar bihi, supaya orang yang bacanya tidak terpedaya. Tak terpedaya maksudnya. Kata jangan tertipu, mengatakan bahawa hadis tersebut hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Qala wa qawlu Ibn al-Mubarak laysa bihujjah, dan dia kata lagi, yakni Imam Ibn al-Arabi al-Maliki tersebut mengatakan lagi bahasanya pendapat Ibn al-Mubarak tersebut bukanlah hujjah. Hadha kalam Ibn al-Arabi. Qala al-Uqayli laysa fi salati tasbih hadithun yasbut. Kata al-Uqayli, Imam Uqayli kata tak ada langsung hadis berkenaan dengan solat tasbih ni, tak ada sabit langsung hadis berkenaan dengan solat tasbih tersebut. Itu di antara para ulama yang mengatakan bahawasanya solat tasbih ini tidak masyru', bukan, yang ini tidak dianjurkan. Wa dzakara Abu Faraj Ibn al-Jawzi hadis solat tasbih wa turuquha thumma dha'afaha kullaha wa bayyana dha'faha dzakarahu fi kitabihi fil mawdu'at. Dan disebutkan Abu Faraj ini takut orang salah faham Abu Faraj. Kalau kita dalam bahasa Melayu, faraj ini maksudnya kemaluan. Tapi sebaliknya dalam bahasa Arab, faraj ni bukanlah bermaksud kemaluan. Faraj dalam bahasa Arab bermaksud kelapangan, kesenangan, yang seumpama dengannya maksud kesenangan tersebut. Adapun maksud kemaluan dalam bahasa Arab adalah farjun dengan disukunkan ra tersebut, barulah maksud kemaluan. Tapi dalam bahasa orang Melayu sebut faraj ni adalah kemaluan. Itu dah tertukar sebaliknya. Itu yang antara kefahaman yang perlu diperbetulkan, Wa dzakara Abu Faraj Ibn al-Jawzi ahadits salat tasbih wa turuqaha, dan al-Imam Ibn al-Jawzi menyebut tentang hadis-hadis berkenaan salat tasbih dan juga jalan-jalan riwayatnya. Summa dha'afaha, dan dia mendhaifkan kesemua hadis-hadis berkenaan salat tasbih tersebut. Wa bayyana dha'afaha, dan menjelaskan tentang kenapa dia menjadi dhaif. Zakarahu fi kitabihi fil mawdu'at, dan dia menyebutnya di dalam kitab beliau iaitu al-mawdu'at, iaitu berkenaan dengan hadis-hadis yang direka-reka, hadis yang mawdu'. Akan tetapi al-Imam As-Suyuti, Imam Suyuti Asy-Syafi'i, dia rad balik, dia menyangkal balik pendapat al-Imam Ibn Jawzi tersebut yang mengatakan bahawasanya Imam Ibn Jawzi ni balagha, telah melampau-lampau sangat nak menghukumkan hadis berkenaan salat tasbih ni di dalam hadis yang dhaif dan juga mawdu'. Sebab apa? Sebab tak semua hadis yang dhaif ni sebut dia mencapai darjat yang ataupun dia dipahami sebagai hadis yang direka-reka. Bukan semua hadis yang dhaif tersebut hadis palsu. Tapi ada juga hadis dhaif ni dia dikuatkan dengan lagi syawahid, tawabi' dengan hadis-hadis yang lain. Itu di antara kesalahan yang dilakukan oleh Al-Imam Ibn Jawzi, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Qutul Muqtadi. Wa balaghana 'an al-Imam Al-Hafiz Abi Hasan Ad-Darqutni rahimahullah annahu qala asahhu shay'in fi fadha'il as-suwar fadlu qul huwallahu ahad, wa asahhu shay'in fi fadha'il as-salawat fadlu salat at-tasbih. Dan telah sampai pada kami tentang satu ucapan yang daripada Imam Ad-Darqutni rahimahullah taala, yang mengatakan bahasanya asahhu syai'in fi fadail suwar, yang paling sahih berkenaan dengan fadail, kelebihan surah ni, yakni kelebihan surah qul huwallahu ahad. Wa asahhu syai'in fi fadail salawat, dan di antara yang sahih berkenaan dengan kelebihan solat ni iaitu kelebihan solat tasbih. Maksudnya Imam Ad-Darqutni di antara ulama yang
mengatakan bahawasanya solat tasbih ni adalah solat yang masyru', solat yang ada asalnya, yang sangat yang dianjurkan untuk dilakukan. Waqad zakartu hadzal kalam musnadan fi kitab at-tabaqat al-fuqaha fi tarjamati Abi al-Hasan Ali ibn Umar ad-Darqutni, ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. Dan kata Imam Nawawi lagi, aku menyebutkan di dalam kitab Tabaqat al-Fuqaha berkenaan dengan biografi Imam Abdul Hasan Ali bin Umar ad-Darqutni, mengatakan bahawasanya wala yazam min hadhihi al-ibarah, tak semestinya yang ibarat yang kita baca tadi berkenaan dengan Imam Darqutni kata asahhu syai'in fi fadhil salat tasbih tersebut ay yakuna hadis salat tasbih sahihan, yang mengatakan bahawasanya hadis solat tasbih tersebut hadis yang sahih. Wa innahum yaqulun, bahkan mereka mengatakan sebaliknya, mereka mengatakan hadza asahhu ma jaa fil bab, ini adalah yang paling sahih dalam bab ni. Wa in kana dhaifan, sekalipun perkara tersebut ataupun hadis tersebut dhaif. Wa muraduhum, yang dimaksudkan oleh Imam Darqutni dan juga yang selainnya mengatakan bahawasanya arjahuhu, itu pendapat yang paling rajih ataupun yang paling kurang ataupun yang paling ringan, dhaif dia. Itu maksud ibarat daripada ucapan Al-Imam Al-Hafiz Abdul Hasan ad-Darqutni tadi. Qultu wa qad nassa jama'atun min a'immati ashabina ala istihbab salat at-tasbih hadhihi, minhum Abu Muhammad Al-Baghawi wa Abu Al-Mahasin Ar-Ruyani. Kata Imam Nawawi lagi, telah dinaskan oleh sebahagian besar jamaah min a'immati ashabina, sebahagian pada imam, pada ulama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tentang istihbab, tentang anjuran, menggalakkan untuk melakukan solat tasbih. Minhum, di antaranya Abu Muhammad Al-Baghawi dan juga Abu Mahasin Ar-Ruyani. Maksudnya ada berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang anjuran untuk solat sunat tasbih ni. Qala Ar-Ruyani fi kitabih Al-Bahru fi akhir kitab al-janaiz minhu i'lam anna salat at-tasbih muraghabun fiha. Kata Imam Ar-Ruyani dalam kitab beliau Al-Bahr, pada penghujung kitab berkenaan dengan tajuk Kitabul Janaiz, mengatakan bahasanya i'lam, ketahuilah, anna salat at-tasbih muraghabun fiha, bahawa sesungguhnya solat tasbih ni dianjurkan, sangat digalakkan. Yustahabu an ya'tadaha fi kulli hin, sangat dianjurkan untuk melakukannya pada setiap masa. Wala yataghafala anha, dan janganlah kalian lalai dengannya. Maksudnya jangan sesekali tinggalkan solat tasbih ni. Qala hakadha qala Abdullah ibn Mubarak wa jama'atun minal ulama. Demikianlah yang disebut oleh al-Imam Abdullah ibn Mubarak dan kebanyakan di kalangan para ulama. Qala wa qila li Abdullah ibn Mubarak insaha fi salat tasbih wa yusabbihu fi sajdatay sahwi 10 qala la innama hiya 300 tasbih. Seperti yang kita sebut tadi, Imam Abdullah ibn Mubarak ditanya, sekiranya seseorang tersebut dia terlupa melakukan sunat dalam ataupun terlupalah dalam sunat dia, solat tasbih tersebut, adakah dia nak perlu untuk membaca tasbih 10 kali dalam sujud sahwi? Kata Imam Ibn Mubarak, tak perlu. Innama hiya 300 tasbihah, kerana cukuplah solat tasbih tersebut dengan 300 kali bacaan, memadai dengan baca zikir sujud sahwi seperti biasa. Wa inna ma zakartu hadzal kalam fi sujud sahwi wa in kana qad taqaddama li fa'idatin latifah. Kata Imam Nawawi, sengaja saja aku sebut berkenaan dengan ucapan daripada Imam Ibn Mubarak tadi berkenaan dengan dalam sujud sahwi tersebut, ada faedah dia. Wa hiya anna misla hadzal imam idza haka hadza wa lam yunkirhu. Maksudnya Imam Nawawi nak sebut berkenaan dengan Imam Abdullah ibn Mubarak ni, maksudnya dia bersetuju dengan solat tasbih. Dia bersetuju
mengatakan bahawasanya solat tasbih ni adalah solat di antara sunat yang ada asalnya. Sebab dia tak menafikan orang yang bertanya tersebut. Dia tak menafikan. Orang tu tanya, kalau dia terlupa nak sekian-sekian dalam solat tasbih dia, perlu tak dia nak baca 10 kali tasbih dalam sujud sahwi dia? Kalau Imam Ibn Mubarak tak setuju, dia bantah dari awal lagi. Dia kata tak ada langsung, tak ada hadis. Hadis tersebut adalah hadis yang maudhu' dan sebagainya. Itu kalau dia tak setuju. Tapi ini bersetuju, maka dia kata innama hiya salasumi'ati tasbihah. Solat tasbih ni dia ada 300 kali bacaan tasbih. Itu maksud yang difahami daripada kalam, ibarat daripada Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Ash'ara dhalika bi'annahu yuwafiquhu fayaksuru al-qa'il bihadzal hukmi, iaitu ini dia yuwafiq, dia bersetuju. Wa hadha ar-Ruyani min fudala'i ashabina al-muttali'in, dan al-Imam ar-Ruyani juga di antara fudala' ashab al-muttali'in, di antara ulama yang wasi' ataupun yang luas kepahaman dia, yang banyak bacaannya. Yang maksudnya Imam ar-Ruyani seorang yang siqah, lagi dihormati tentang keilmuannya. Maksudnya ada ulama, kebanyakan para ulama yang bersetuju dengan pensyariatan ataupun sunatnya solat sunat tasbih tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Itu jelas. Apa yang kita faham di sini adalah solat tasbih ni masyru', sunat dan istihbab, dianjurkan untuk dilakukan. Kalau tak boleh buat setiap hari, buat seminggu sekali, terutamanya pada setiap hari Jumaat. Kalau tak mampu buatlah sebulan sekali. Kalau tak mampu juga sebulan sekali, ataupun tak mampu juga setahun sekali. Kalau tak mampu juga buatlah walaupun sekali dalam seumur hidup. Iaitu solat seperti biasa, dia 4 rakaat. Setiap rakaat 75 kali bacaan tasbih. Yang mana setiap kali apabila cukup 4 rakaat tersebut, maka semua bilangan tasbih adalah 300 tasbih. Dan kelebihan solat tasbih ni adalah akan diampunkan dosa-dosanya, diampunkan dosa-dosanya. Dan kata Syekh Ali Jum'ah rahimahullah, dia kata di antara kelebihan solat tasbih ni adalah mustajabkan doanya. Sebab apa? Sebab orang yang solat tasbih ni diampunkan dosa-dosanya, maka dengan sebab dosa-dosa yang terampun tersebut, maka dia doa-doanya juga dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia dah bersih, dia suci daripada dosa. Allah taala a'la wa a'lam. Naktafi bi hadzal qadr. Setakat ini saja untuk hari ini. Insya-Allah kita akan sambung pada majlis yang akan datang berkenaan dengan kitab Azkaris Zakah, dengan zikir-zikir ataupun ucapan yang dibaca ketika mana menunaikan zakat. Apa yang kita akan tengok pada majlis yang akan datang, insya-Allah pada esok, kalau tak ada halangan, insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang disebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salati ala as'aril makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiru wa ghafala an dhikril ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'aril makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'aril makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati dan memberkati kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.